Bab ke-67, bab najis-najis yang terjatuh ke dalam minyak sapi dan air. Az-Zuhri berkata tidak mengapa menggunakan air, yakni untuk bersuci dan lain-lain, selagi tidak berubah bau, rasa atau warnanya. Hammad pula berkata tidak mengapa dengan bulu bangkai. Az-Zuhri berpendapat kita boleh menggunakan tulang-tulang binatang seperti gajah dan selainnya yang telah mati. Katanya, aku dapati ramai dari kalangan ulama salaf menyikat rambut dengan menggunakan sikat daripada gading. Mereka juga menyimpan minyak di dalam bekas yang diperbuat daripadanya. Mereka berpendapat tidak mengapa menggunakannya. Ibnu Sirin dan Ibrahim berpendapat tidak mengapa berniaga gading. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Maimunah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang tikus yang terjatuh ke dalam minyak sapi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, buangkan tikus itu dan buangkan, yakni juga minyak sapi di sekitarnya, yakni yang berdekatan dengannya. Kemudian makanlah minyak sapimu, yakni yang selebihnya itu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Maimunah lagi bahawa Nabi SAW pernah ditanya tentang tikus yang terjatuh ke dalam minyak sapi. Beliau SAW bersabda, buangkan tikus itu dengan minyak sapi di sekitarnya. Ma'an berkata, entah berapa kali, yakni banyak kali benar. Malik meriwayatkan kepada kami, katanya, daripada Ibni Abbas, daripada Maimunah. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, setiap luka yang dialami oleh seseorang Muslim di jalan Allah akan terus berada pada hari kiamat nanti seperti mana ketika ia ditikam. Darahnya tersembur-sembur keluar, warnanya merah, warna darah, yakni tetap warna darah, yakni seperti asal, tetapi baunya adalah bau kasturi. Bab ke-68, bab kencing di dalam air yang tenang. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abu Hurairah, sesungguhnya dia telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, kitalah yang terakhir, yakni umat yang terakhir, yakni datang di dunia ini, tetapi umat yang terdahulu, yakni masuk ke dalam syurga. Dengan isnadnya Rasulullah SAW bersabda lagi, ini sebagai sambungan kepada hal tadi, janganlah sekali-kali seseorang daripada kamu kencing di dalam air tenang yang tidak mengalir, kemudian dia mandi pula di dalam air itu. Itu kita baca dua bab. Tengok semula muka surat 188. Muka surat 188. Sebelum pada ni kan banyak dah, lama dah kala duduk bincang tentang najis itu, apa najis, apa tidak najis. Okay. Imam Bukhari duduk bincang lama dah, goni najis, goni tidak najis, hak dia setuju ataupun sependapat dengan orang lain, dan hak tidak sependapat boleh dikatakan sudah disebut dah. Sebelum pada ni air kencing manusia, misalnya itu sepakat. Air kencing binatang, Imam Bukhari kata gini-gini, orang lain kata begini-gini, sudah bincang. Darah lagu mana, darah orang, darah binatang, macam-macam ada sebut. Baik, itu tentang najis. Sekarang ni Imam Bukhari nak cerita dengan bab ni
Bagaimana kalau najis itu masuk dalam air? Adakah air itu kita boleh, ataupun dalam makanan kita, dalam makanan kita, minuman kita, bolehkah kita guna lagi? Buat ambil air sembahyang ke air itu? Ataupun kita makan ke, kalau minyak sapi ke misalnya, seperti dalam tajuk ni, boleh ke tidak? Adakah najis itu menjejaskan air tadi ataupun makanan kita tadi, atau tidak? Tidak, kerana najis dia tu menjejaskan ke tidak? Itu dia. Hak ni nak bincang sekarang. Hak ni nak bincang sekarang, iaitu lagu mana kalau najis tu masuk dalam benda yang kita nak buat bersuci, boleh ke tidak? Situ ada khilaf juga, banyak juga tu. Banyak juga tu. Najis-najis yang masuk. Najis ni banyak lah, sebelum pada ni bincang dah. Apa dia? Lepas tu dia pun amari. Ni tajuk dia tu penting, sebab tu kita buat hitam, buat tebal, urut tebal. Tajuk dia tu penting, pekoh dia duduk situ lah. Dia kata Zuhri berpendapat. Zuhri ni namanya Muhammad bin Muslim Ibnu Syihab Az-Zuhri. Mana orang besar ni? Imam Bukhari kata dia berpendapat, tak apa kita nak guna air untuk bersuci dan lain-lain tu, maksudnya nak minum kok, ikut lah, selagi tidak berubah bau, rasa atau warna. Dia kecek rengkah gitu ya Imam Bukhari ni, tapi luah makna dia tu, dalam maksud dia tu. Dia ambil pendapat Zuhri. Mana dia nak ayatnya, bukan dia saja berpendapat begitu. Orang besar sebelum pada dia sudah ada dah kecek gitu. Misalnya Zuhri. Selain daripada Zuhri, ia tidak disebut sini Imam Malik. Sebelum daripada dia lagi Imam Malik. Yang mana hadis selepas ni Imam Bukhari ambil daripada Imam Malik juga. Ismail qala haddathani Malik an Ibn Syihab. Itu dalam hadis yang ke-228. Malik Ibn Syihab. Ibn Syihab ni Zuhri ni lah. Malik tu anak murid kepada Zuhri tu. Imam Malik pun berpendapat begitu juga. Imam Bukhari nak cerita khilaf ulama dan pendapat dia, hak dia pilih, mazhab dia lah kita kata dalam masalah ni. Berhubung dengan najis ni, kalau kita perhatikan, kalau kita duduk sini belajar cara mazhab Syafi'i, dia rayak, dia yang menentukan jadi boleh pakai atau tak boleh pakai air ni, dia bergantung kepada jumlah ataupun sebanyak mana air. Kalau air tu 2 kolah ke atas, selagi tidak berubah bau, rasa ataupun warna dia, tidak jadi najis lah. Tapi kalau berubah, jadi najis lah, tak boleh nak guna lah. Tapi kalau kurang daripada 2 kolah, kurang daripada 2 kolah, maka berubah ke tidak berubah ke air tu, salah satu sifatnya hak tadi, bau ke rasa ke atau warna, tetap tak berubah pun, tetap najis juga. Air sebeledi, 2 beledi, sopaya, sopaya besar tu pun tidak 1 kolah lagi, 2 kolah lagi, tak sampai lagi 2 payah pun maknanya. Kalau tak cukup 2 kolah lah, ataupun di dalam tangki kita ke, tak cukup 2 kolah. Kalau tak cukup 2 kullah, 2 kolah kita panggil kan, asal dia nya kullah. Kalau tak cukup, dia jadi najis. Tak cara. Najis tu kecil setara mana pun, sikit setara mana pun, najis ni ke dia? Kita tahu dah kan sebelum pada ni. Misalnya titik darah dalam tu, yalah dah lah, najis lah. Tapi Imam Bukhari bahada dulu kan, bagi dia darah orang ni tidak najis, kecuali hak keluar melalui saluran secara tabi'i dan secara normal. Misalnya darah hik ke, tu najis lah. Kalau tidak, darah tu ikut ni kau luka kau, tak najis. Kita sudah bincang dah dulu. Air kencing kau titik sikit, super lah. Maknanya kalau mengikut kaedah mazhab Syafi'i, kurang 2 kolah punah habis.